Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam pengajian kita Kitab Riyadhus Shalihin jilid yang pertama, sambung pada muka surat yang kedua, masih lagi dalam babul ikhlas, bab ikhlas. Qala al-mu'allif bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Suratul Hajj ayat 37. Maksud ayat, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya, yakninya Allah, ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Ayat ini menolak perbuatan masyarakat jahiliyah yang melumur-lumur Kaabah dengan darah unta. Jadi disebutkan oleh para ulama, ayat ni surah Al-Hajj ayat 37 turun apabila orang musyrikin Makkah mereka nak juga supaya orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tiru perbuatan mereka, seolah-olah wahai orang Islam, wahai pengikut Muhammad, kalau kamu semua nak amalan kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka buatlah macam mana yang kami buat, iaitu sembelih binatang dan dipersembahkan kepada Tuhan ataupun disembahkan kepada Kaabah. Dan di antaranya lagi, mereka ambil darah daripada sembelihan itu dilumur di dinding Kaabah Al-Musyarrafah, tanda mereka melaksanakan perbuatan tersebut semata-mata kerana Allah, dan mereka menganggapkan setiap daging yang dipersembahkan, setiap darah yang disapu di dinding Kaabah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala buat turun ayat ni nak bagi peringatan, nak bagi pengajaran, nak bagi kefahaman yang jelas kepada orang-orang yang beriman kepada Allah ketika itu, bahawasanya jangan kamu ikut amalan orang-orang musyrikin, jangan kamu ikut amalan orang jahiliyah. Kalau mereka suruh kamu letak sekian-sekian benda, mereka suruh kamu sembelih, mereka suruh kamu lempang ataupun lumur darah di Kaabah, tanda nak bagi amalan diterima, Allah Ta'ala kata, da layyanallahu luhumuha wala dima'uha, tidak akan sekali-kali sampainya daging sembelihan dan juga darah sembelihan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, mengatakan bahwasanya
inilah ayat yang Allah Ta'ala turun nak bagi peringatan pada orang beriman pada Allah. Jangan kamu duk sangka Allah Ta'ala ni kelapak sangat hak kita punya. Maksudnya gitu lah. Jangan duk sangka Allah Ta'ala ni kalau kita tak buat satu benda rugi di sisi Allah. Tak. Nah, sehingga kan dalam hadis menyatakan Allah yang bagi makan kita, Allah yang bagi minum kita. Bila Allah Ta'ala yang bagi makan minum pada kita, membawa erti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berhajatkan kepada apa-apa daripada kita. Mu nak buat maksiat mu buat, mu nak buat taat pun mu buat. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap maha berkuasa dan maha kaya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut juga, Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya arak, judi dan bertenun nasib sembelihan untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala, yakni seperti mana amalan orang jahiliah, sembelih letak depan tokong, sembelih letak depan Kaabah. Hatta sehingga ke hari ini amalan jahiliah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita yang bukan Islam. Dia pergi beli buah di kedai patih hak baru buka, kan? Tak pun kedai bang teh kita hak lama ni, dia pergi beli, dia pergi letak depan tokong dia. Sama dah lah tu. Sama dah lah tu. Dia pergi letak 3 biji, besok lepas subuh dia tengok tinggal sebiji ya. Dia kata tengok Tuhan sudah makan 2 biji. Padahal dia tak tahu geng-geng hak duk lalu lepas tu, hak lapak tengok ada 3 biji, dia balas 2 biji. Maka kebarangkalian. Sebab Allah Ta'ala menjadikan orang tadi ni pi makan buah tu, Allah nak menyesatkan lagi dia. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini juga menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak berkehendak sikit pun, tak berkehendakkan sikit pun daripada kita. Baik, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Surah Ali Imran ayat 29. Maksud ayat, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa-apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya. Melahirkannya ni bukan beranak tubik tu, tak. Melahirkannya tang ni menzahirkannya. Apa yang kamu zahirkan dalam hati dan apa yang kamu zahirkan, yang yakni orang nampak, orang tahu apa hak kita buat, kesemuanya itu akan diketahui dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ayat ni juga nak bagi tahu kat kita, yang mengetahui perkara yang gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk perkara hak gaib dia, niat orang kan kita tahu benda gaib. Maklum tahu tak niat kawan kita main mengaji malam ni? Tak tahu. Itu termasuk benda yang gaib. Tetapi Allah Ta'ala maha mengetahui akan segala barang yang wujud. Ini Allah Ta'ala. Jadi bila dibaca ayat ni, mafhum yang kita dapat ambil bahawasanya walaupun pada zahir orang tidak mengetahui, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab itu niat ni, ikhlas ni adalah amalan batin, bukan amalan zahir. Amalan batin yang malaikat pun tak tahu, melainkan Allah Ta'ala perintahkan, hei malaikat, mu tulis sekian pahala hamba aku nama sekian, dia main mengaji sekian-sekian niat dia, baru malaikat tulis. Tetapi sekiranya tak diberitahu oleh Allah Ta'ala, maka malaikat pun tak tahu apakah niat seseorang hamba tersebut. Daripada ayat-ayat tersebut dapatlah difahami betapa pentingnya niat. Oleh sebab itulah
setiap orang dikehendaki berniat dengan ikhlas dalam semua amalannya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Niat itu kita dah cara dah. Hakikat niat menatang apa? Kalau buat satu benda mata nak pahala tak kira-kira ikhlas lagi. Tak masuk ikhlas lagi. Mau main ngaji siapa? Main ngaji pasal ustaz tu syok. Pergi dah balik awal. Balik awal siap dah. Tapi hakikat orang yang kenal Allah, dia takkan jawab gitu. Mengaji pasal apa? Nak mendekatkan diri pada Allah. Sedap ke lah. Tapi mengaji siapa? Mengaji aku nak ngaji pasal balik kampung orang duk belajar aku boleh belajar depa balik. Pi niat aku tu pasang awal. Niat bagi betul. Hadis yang pertama. Baru masuk hadis. Tu baru muqaddimah niat tu. Muqaddimah ikhlas. Baik. Ni kita ngaji satu-satu nak maklum nak. Mengaji satu-satu. Mengaji cepat-cepat mana syok. Lambat habis baru syok. Cepat habis tak syok. Baik. Hadis yang pertama, wa an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurti bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih muttafaqun alaih iaitulah tulis tepi tu rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dia sepakati ke atas hadis ini, iaitu siapa sepakat? Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Maksud hadis daripada Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya. Baik. Amirul Mukminin dipanggil laqab. Laqab dia ada dua. Kita ulang balik sebelum ni pun kita dah sebut dah. Laqab dan kunyah. Laqab dan kunyah. Dua-dua makna adalah gelaran. Tetapi dari sudut penggunaannya berbeza. Baik. Yang kata laqab ini yang pertama nisbah kepada keturunan dia. Contoh Muhammad Aiman bin Sabri Al-Malawi, orang Melayu. Malawi itu laqab saya lah. Muhammad Salihan bin Jamil Al-Falati, orang kampung Pelet. Pasal dia main malam ni. Hafizi Rashid Al-Liyati, orang Tanah Liat. Itu dia. Abang Din kita, nama apa tu Abang Din? Abang Din tobat tak abang lah. Dia kata abang buah model aku malam ni. Abang Hamzah kita. Hamzah apa dia? Hamzah Al-Malizi, nisbah orang Malaysia. Maklum pi umrah atas kepala depa buh dak cok Malaysia tu. Malaysia. Tu laqab maklum lah tu. Orang tu dah. Ni maklum ni orang Malaysia. Kita boleh perderah harga tinggi sikit, orang Malaysia dia bagui. Dia kata apa? Kena pi harga jubah RM250 pada muka. Pasal apa? Duk bawa apa? Malaysia dia belakang. Tu laqab nisbah kepada keturunan, nisbah kepada orang mana, Malaysia ke, Indonesia ke, orang Mesir ke, nisbah kepada tempat pengajian dia, Al-Azhari ke, Al-apa lagi tak kira lah, Al-Rawdatul Ulumi ke, aku suka dia lah, nak buat apa pun, maka itu dipanggil apa? Dia panggil laqab. Amirul Mukminin adalah ketua sekalian orang beriman.
Baik, dalam sejarah ulama mengatakan manusia yang pertama memegang menjawat jawatan yang dipanggil Amirul Mukminin adalah Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia orang pertama pegang. Waktu zaman Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq tak dipanggil Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, tapi dia panggil Khalifatul Rasul Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bila naik Sayyidina Umar Al-Khattab, maka salah seorang daripada sahabat panggil dia Khalifatul Rasul. 2 kali disebut. Pasal dia orang mukdoh. Khalifatul Rasul. Khalifah Rasulullah Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar bila dengar, dia kata apa? Payah panjang dia kata. Lepas ni kalau orang naik lagi, yang perlu bagi khalifah. Bila nak habis dah khalifah tu. Nah, maka ditukar daripada khalifah kepada Amirul Mukminin. Ustaz, Sayyidina Abu Bakar nak buat Amirul Mukminin boleh tak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Amirul Mukminin, gelaran yang pertama sekali guna adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Yang kedua gelaran dia adalah Abu Hafsin. Abu Hafs ni maksud bapa singa. Bapa singa. Hafsin itu salah satu daripada jenis-jenis singa. Singa ni dia panggil apa? Muftarisah, haiwan yang liang, yang ganas, muftaris, yang apa? Yang tak boleh duduk kawan dengan dia kerana terkam orang dia. Maka dinisbahkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab Abu Hafsin bapa singa adalah disebabkan asy-syaja'ah, disebabkan sifat berani dia, sifat cengih Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. 2. Yang ketiga, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah di antara 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia di antara 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya para ulama mengatakan bahwasanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak apa? Sebanyak 537 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia di antara sahabat yang awal dengan Nabi, tetapi dia meriwayatkan hadis tak banyak sangat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 537 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu di antara sahabat Nabi yang tinggi, sehingga kan disebutkan bahawasanya bila mana dia naik kuda, kaki dia di bawah akan meleret. Kalau dia lepas kaki dia tak pijak atas pedal tu, kaki dia akan meleret sampai ke tanah. Ini tinggi Sayyidina Umar Al-Khattab. Nah, tu tinggi dia, dan badan dia sasa, badan dia bidang. Kerana di antara aktiviti Sayyidina Umar Al-Khattab yang dia suka hiking, dia suka agah bukit, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit, naik bukit turun bukit, maka menyebabkan apa? Dia punya tubuh badan dia luar biasa punya kekuatan, dia punya tenaga dia, stamina dia luar biasa. Satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, bila mana dia duk lawan Islam, dia duk tentang Islam, sampai satu hari dia naik kuda. Dia naik kuda, dia bawa pedang yang tajam. Sampai di tengah jalan dia jumpa satu orang lelaki. Lelaki ni tanya dia, "Wahai Umar, hang nak pi mana?" Dia kata, "Aku nak pi bunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku nak pi bunuh dia. Pasal Muhammad ni lah menyebabkan hilangnya sokongan undi majoriti ku jatuh." Bahasa Allah lebih orang tu lah. Aku nak boleh majoriti mudah ni payah. Bahasa mudah. Ni bukan politik contoh. Nah, aku ni punya pengaruh ni kuih lama, kuih duk kurang dah. Pasal apa? Ramai penduduk Mekah ni semua dah ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kisah Muhammad lah aku menyebabkan aku jadi panas hati, aku nak pergi bunuh dia tu.
Akhirnya kata laki ni hang nak pi bunuh ibu, yakni hang nak pi bunuh ibu hak bawa agama Islam, tapi hang terlupa, hang tak tengok dalam rumah hang cahaya Islam dah mula kembang dalam rumah hang dah mula cerah dah dalam rumah hang tu. Pilah tengok di rumah hang tu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia dengar kawan tu kata, sebenarnya hang maksudkan siapa ni? Hang jangan duk kiah-kiah dengan aku, hang bak terus senang. Dia kata adik hang lah, dia kata. Adik kamu lah Fatimah dan adik ipar kamu. Dua-dua orang ni dah masuk Islam ikut Muhammad dah. Sayyidina Umar bila dengar dia patah balik melong, dia tak puas hati. Dia pergi rumah adik dia Fatimah bintul Khattab radhiyallahu taala anha. Dia pergi sampai depan pintu rumah. Sampai depan pintu rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ketika itu dalam rumah dia ada 3 orang. Yang pertama Khabbab bin Al-Arad, yang kedua Fatimah, yang ketiga suami dia. 3 orang. Zaid bin Sa'id ke Sa'id bin Zaid, lebih kurang dua tu lah, tertukar nama tu lah. Zaid bin Sa'id, Sa'id bin Zaid, nama apa tu lihat? No? Baik. Jadi dia masuk. Bila sampai depan pintu saja, Khabbab duduk dalam rumah waktu tu, dia duduk ajak Quran kat mereka ni. Bila dengar saja kuda berhenti, dia tahu dah kuda ada break tak tentu hala ni, kuda Sayyidina Umar tak ada kuda orang lain dah. Rupa kita lah duduk naik kok dalam kampung ni, dengar hak motor break dekat tu tahu dah tobat Pak Long tu punya motor. Contoh, saya nak jam pukul 7 pagi senang ya. Kalau Abang Hamzah duduk perasan pukul 7 pagi senang kan, tahu dah, tak bunyi jam pun tahu dah kata pukul 7. Pasal apa? Pasal abang kita hak belakang ni, pakcik kita hak belakang sebelah rumah hak Kunuri orang ni, adik dia hak lelaki tu pergi kerja pukul 7 tepat tahu dah. Kalau dia terbit dia pukul 7 waktu tu, tak gaduh apa dah. Nah, makna dia orang tahu lah motor dia bunyi pukul sekian, motor hak jenis bunyi brek dekat Pak Long ni. Senomak boleh betul lah. Dia punya kuda dia nanti sampai orang tahu dah hal ni mau kuda Senomak, dia main mesti dia pasalnya. Dia brek saja. Khabbab pada ketika tu lari pergi duduk belakang pintu tu. Duduk belakang pintu tu, dia kata aku tak berani je rumah orang tua ni, mampus lagi. Dia pergi. Dia masuk dalam rumah. Pendek cerita, Senomak dia pergi hayun adik dia, pecah ni, berdarah mulut. Dia minta kat adik dia supaya apa? Bagi hak dia baca tu. Maka adik dia pun bagilah. Akhirnya dia baca Taha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa sampai ayat yang ke-12, wa aqimis salata li dzikri. Dia baca pada ketika tu, dia punya hati dia yang sebelum ni tak suka kepada Islam, benci kepada Rasulullah, dia main karan satu macam dia baca ayat tu. Dia baca tu dia berasa lapang, dia berasa tenang, dia berasa tak tu nak royak. Dia berasa seronok ni. Akhirnya ketika tu dia bila habis baca, dia habaq kat adik dia, wahai Fatimah, tidak ada ayat yang lebih indah, tidak ada syair yang lebih indah, tidak ada kalam yang lebih indah melainkan apa yang kamu baca, yakni surah Taha yang hang bagi aku baca ni. Bila dia puji apa yang berlaku, Khabbab pun keluar kot belakang. Dah, hang ada juga rupanya. Aku ingatkan dia dua saja. Khabbab pada ketika tu dia keluar pasal apa? Pasal dia tahu mood Senomak waktu tu cantik dah. Bukan mood dia marah, mood memang suka kat Islam, maka dia pun keluar. Bila dia keluar dia kata apa? Wahai Khabbab, dalluni ila Muhammad. Wahai Khabbab, hang bawa aku berjumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bawalah Senomak pergi rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi yang terletak di kaki Bukit Safa. Sampai turun daripada kuda saja, sahabat ada di rumah Arqam bin Abil Arqam dalam riwayat mengatakan lebih kurang 40 orang, termasuklah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sampai Sayyidina Hamzah dengan sahabat lain semua pakat bangkit. Sayyidina Hamzah bagi warning dah, wahai Umar, kalau hang main ni nak buat melingkup, sekali hang boleh sakit dah. Tapi kalau hang main ni betul niat hang bagus, kami lepas hang masuk. Niat hang tak bagus, hang jangan lupa pedang hak ada di pinggir hang tu nanti pancung kepala hang. Oh, kemah lagi Sayyidina Hamzah ni. Akhirnya dibawa masuk dalam rumah Arqam bin Abil Arqam. Ketika itu kata ulama, Nabi duduk dalam salah satu bilik rumah Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Maka Sayyidina Umar dibawa masuk dalam bilik tu. Dia duduk dengan Nabi ya.
Bila dia duduk dengan Nabi, apa yang berlaku? Nabi pegang kepala bau dia, Nabi kocok dia. Ini katakan kepala bau, contohlah, kocok. Bukan kocok saja kocok lah tu. Hal ni kocok cari duit tabung haji tak jumpa. Nah, ini dia kocok. Wahai Umar, pasal apa? Macam tu. Baik. Pasal apa? Apa hikmah Nabi pergi duduk kocok dia? Duduk pergi ni. Maka ulama mengatakan bahawasanya, ulama yang halus dalam memperhatikan apa hak Nabi buat, nak abang apa, Sayyidina Umar ni sebenarnya dia tak jahat. Dia diibaratkan ubat yang kita beli di farmasi tu. Ubat ayak tu maklum pergi beli di farmasi, doktor kata apa, sebelum minum goncang dulu no. Pasal apa goncang dulu? Pasal pati ubat duk di bawah, ayak duk di atas. Sayyidina Umar ni ibarat ubat tu dah. Hak mana baguslah ubat? Hak bawah ke hak atas hak ayak? Hak bawah tu lah ubat tu. Sayyidina Umar punya kebaikan ni duk di bawah ni. Tapi hak ayak tu diibaratkan segala bentuk kesalahan ataupun salah faham Sayyidina Umar yang ada dalam diri dia, hak benda tak bagus ni, hak duk halang menatang ni naik atas ni. Tapi bila kita duk kocok ayak tu, apa yang akan berlaku? Mujarak dak minyak tu, ubat tu, mujarak mah. Maka Nabi pun buat perumpamaan yang sama. Nabi kocok. Ibaratnya pada yang buruk tukar kepada yang baik, dan akhirnya Umar Al-Khattab memeluk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mati dibunuh oleh seorang lelaki nama dia Abu Lu'lu'ah Fairuz Al-Majusi la'natullahi alaih, ketika mana Sayyidina Umar sembahyang subuh dalam Masjidin Nabawi Asy-Syarif, yang mana tempat dia maklum. Tempat dia dalam Masjid Nabawi ada 3 mihrab. 2 mihrab yang masih ada, 1 mihrab tak ada dah. Mihrab hak tak ada tu lah tapak mihrab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mihrab yang ada yang depan sekali adalah mihrab Sayyidina Uthman bin Affan pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Belakang mihrab akan ada 2 tiang. Tiang 1, tiang 2, depan ni mihrab mihrab Sayyidina Uthman. 1, 2, antara 2 tiang ni, tengah-tengah itu adalah mihrab Sayyidina Umar Al-Khattab, yang mana dia kena bunuh di situlah. Dia kena tikam oleh Abu Lu'lu'ah, di situlah dia kena tikam. Dengan tikaman yang kuat, tikaman yang sangat-sangat kita kata teruk, menggunakan pisau yang ada 2 mata, diletakkan setiap mata ni dengan racun. Bila mana dicucuk, bukan dicucuk tarik keluar, tapi dicucuk dan diselang sehinggalah putih orak perut Sayyidina Umar. Akhirnya dia jatuh. Bila jatuh dibawa balik, dia sedar daripada pengsan dia. Barangkali Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya bah, dia kata tak sah ni sembahyang kita habis lagi. Oh, dia tanya sembahyang, kalau kita akan makin tak sah ni dah je mana kata aku tak ni. Kalau kita lah kan. Hak kata kita ni hak biasa-biasa ni. Tapi Sayyidina Umar dia maki-maki, sembahyang tak sah habis tak lagi. Tanya sembahyang dulu. Yang kedua dia tanya, hak tikam aku tak sah siapa dia? Sahabat pun kata, yang tikam kamu adalah orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar kata alhamdulillah. Kalau kita kata alhamdulillah ke guna? Ring habaq tak tahu mana nombor WhatsApp dia ada main kat aku tak? Kalau kita lu. Tapi Sayyidina Umar kata alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar mengatakan alhamdulillah, tidak ada orang yang beriman kepada Allah benci kepada aku. Ini sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan wafatnya Sayyidina Umar Al-Khattab ketika usia 63 tahun, dimakamkan sebelah dengan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum daripada tu dia minta izin dah kat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia nak minta izin, wahai Aisyah, aku nak tanam sebelah ayah hang, boleh tak? Sayyidatuna Aisyah agak berat nak bagi. Dia kalau boleh nak duduk tepi pak dia dengan suami dia lah. Tapi kerana menghormati Sayyidina Umar, sahabat Nabi dan merupakan sahabat ayah dia, maka dia membenarkan Sayyidina Umar untuk dimakamkan sebelah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Baik. Baik, baru Sayyidina Umar tu tak masuk hadis ni. Kan?
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya sahnya sah segala amalan itu dengan berniat, dan sesungguhnya setiap orang yang mendapat sesuatu berdasarkan niatnya. Sesiapa yang berhijrah dengan niat kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang dicarinya atau kerana wanita yang akan dikahwininya, maka hijrahnya itu akan menghasilkan sesuatu selaras dengan niat hijrahnya itu. Baik. Cuba tengok pada hadis tadi ni, Nabi SAW sebut faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Diulang kalimah Allah 2 kali, kalimah Rasul dua kali. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat habuan daripada Allah dan Rasul. Tapi batang selepas tu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi tak ulang balik kalimah dunia tu 2 kali. Nabi tak kata fahijratuhu ila dunyahu wa imra'atuhu. Tak, Nabi tak kata begitu. Nabi habaq siapa yang hijrah kerana dunia, kerana perempuan yang dia nak kahwin, maka dia akan dapat apa hak dia nak. Tak diulang Allah dan Rasul 2 kali macam hak awal tu. Sebab apa? Kerana ulama mengatakan di sini menunjukkan bahawasanya bagi Allah dan Rasulullah kehidupan dunia, keistimewaan dunia, kesedapan dunia tidak ada nilai yang tinggi di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sebut 2 kali tang dunia. Nabi tak sebut 2 kali tang dunia. Jadi di sini nak ajak kita bahawasanya dunia ini ibarat bangkai kambing dalam satu riwayat kata. Satu hari Nabi SAW berjalan dengan para sahabah. Ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nabi jalan dengan sahabat. Bila jalan dengan sahabat, tiba-tiba tengah jalan nampak bangkai. Bila nampak bangkai, Nabi pun kata kat sahabat, wahai sahabat, hamba nampak dah depan aku apa? Sahabat kata, bangkai kambing ya Rasulullah. Maka jawab Nabi SAW, ketahuilah kambing ini ketika mana dia hidup, dia telah melalaikan Tuhan dia daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kambing tu waktu dia hidup, Tuhan dia bagi makan, bagi minum, dia bagi mandi, bau shampoo apa semua, kira belah dah semua dah dia. Sampai Tuhan tu lupa ke Allah Taala punya sayang ke kambing. Tapi apabila kambing tu mati, apa yang berlaku? Tuhan dia akan lari macam tu, tinggal terus tu ya. Tinggal tengah jalan terus. Nabi kata, ni kambing ni dulu ni Tuhan dia duk jaga dia, sayang dia. Tapi bila dia mati, Tuhan dia tinggal buat tak tahu kat dia. Maka begitulah hal keadaan dunia. Sebiji macam bangkai kambing tu. Sebiji macam kambing itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sudut bahasa, niat adalah qasad atau sengaja. Manakala dari sudut syarak, niat ialah qasdu, yakni sengaja melakukan sesuatu perbuatan berserta dengan melakukannya. Niat ni makna apa? Niat nak buat, kira niat dah dari sudut bahasa. Sehari aku nak pergi market tu niat dah tu. Kan? Ada pun dari sudut syarak yang kata niat dia nak buat dan serta dengan perbuatan. Nak mayang maghrib. Usalli fardul maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Niat ke? Tu tak niat, tu lapah niat. Tu lapah niat. Bila kata lapah niat, belum tentu dia nak buat lagi. Belum tentu nak buat. Tapi bila mana dia niat dan dia buat, confirm niat dah waktu tu. Allahu Akbar, niat dia Allahu Akbar tu kira serentak dengan perbuatan, maka itu dipanggil niat. Itu faham. Pengajaran hadis, sahnya setiap amalan yang bergantung kepada niat. Tempat niat ialah jantung hati,
dan tidak disyaratkan menyebut dengan lidah. Dalam mazhab Syafi'i hukum dia sunnah saja, sunat muakkad saja. Pasal apa nak sebut ustaz? Bagi orang hak payah masuk niat. Ada juga lubang niat. Duk ingatkan lubang kubur ya, lubang niat pun ada. Amboi, awak panjang dia kata lubang tak masuk ustaz. Oi, niat tu tak sangkut noh. Lah payah cerita. Niat tak payah. Lintas aku mayang fardu asar sudah. Mayang dah lah tu. Nah, aku mayang fardu asar. Aku mayang jenazah. Sudah. Nah, tapi ulama ajak kita ni nak bagi sempurna. Dia payah nak lekat ni, dia usolli lah dulu. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Pasal apa? Nak bagi lekat hak di hati tu, dia pis dah ya. Nah, tapi kalau tak ada apa, Allahu Akbar, clear, tak ada masalah apa. Ni hak duk bunyi usolli hang duk tu pun dah wah dah kok mana cerita ni. Duk kawan sebelah kata, hang ni mayang apa ni? Teruk ni. Nak lalu saja dah kira niat dah. Allahu Akbar, lintas saja kira niat dah. Sopan mandi wajib ke tak? Ada orang tanya, ustaz mandi wajib dalam ban sah tak? Ban, ayak ban tu lah, ayak sungai tu. Sah ke tak sah? Sah. Lepas tu buat kena tak? Terjun tu kalau gelup niat terus mandi wajib. Tenyeh, pak semua mangkit selesai masak dah. Tu nak, senang ya. Loh, saya ni terjun ustaz duk nawai duk nak lah kali mampu layak gitu lah. Pasal apa? Pasal dia duk faham kata niat lapah di mulut tu. Niat dah lintas di hati kira niat dah. Gitu. Baik, boleh tak? Sesuatu amalan yang dilakukan dengan sempurna kerana Allah akan mendapat ganjaran di akhirat kelak. Sebaliknya, sebarang amalan yang dibuat untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat keduniaan semata-mata tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Siapa yang buat satu benda tu mengharapkan keridaan Allah, yang pertama barangkali dia boleh redha Allah dan dia boleh harta keduniaan. Hak dunia pun bagi, hak akhirat pun Allah bagi. Contohnya apa dia? Contohnya ilmu. Mengaji ni jangan kita dah kata apa ni orang panggil kotak syekh syekh apa? Syuh boleh kan? Apa ni orang panggil ko doktor Ustaz Aiman. Bahasa kembang satu macam dah. Siapa yang mengaji betul kerana Allah Ta'ala nak buang kejahilan, nak ajak orang bagi orang faham, maka hak akhirat pun dia boleh, hak dunia pun dia boleh juga, insya Allah. Dunia pun Allah bagi, akhirat pun Allah bagi. Tapi kalau dia mengaji semata-mata nak hak ke dunia, esok aku mengaji tinggi-tinggi, besok boleh gaji besar, dia boleh hak besar tu lah. Gaji besar dapat, dapat kerana Nabi sebut Allah Ta'ala akan bagi dunia pada orang yang Allah suka, pada orang yang Allah Ta'ala tak suka. Tetapi akhirat Allah akan bagi pada orang hak Allah suka saja, hak tak suka dia tak bagi. Orang kapiak kaya lagi pada kita, hak mayang tunggu terbalik tapi akhirat dapat tak? Akhirat tak dapat sama sekali daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perbetuilah niat kita. Perbetul niat kita. Apa tujuan aku mengaji? Kalau takat nak habiskan masa lapang, main betul tak? Tak ada kerja apa di rumah, main dengan api tak kira Aisyah mayang balik tunggu lena apa teman esok main pula. Tak boleh apa, pahala sedikit apa pun tak boleh. Minyak kereta pun habis, minyak buat duit bohlan tabung pun cerah pada muka. Dosa tak ada lakon, tapi apa? Pahalanya tak dapat. Kita nak boleh hak ganjaran tu kepahaman daripada ilmu. Sebab ada orang main ni bukan apa, dia tengok ustaz. Ustaz tu tak syok. Dosa duk piak, duduk di rumah tengok televisyen big stage.
Nah, big stage. Dia tengok ustaz tu. Nah, lepas tu lah orang lah ni lah dia ngaji kitab tak mau. Kerana hak deras-deras pompang ustaz hak tok sikit. Di kampung Pelik Raudatul Ulum tak ada hak tok mana maklum. Semua hak slow macam kitab aku ni lah. Lambat habis, kitab mahal. Tang ni lah tempat dia. Kan? Tapi kalau nak ustaz tok pergi cari masjid hak besar-besar. Surah hak kaya-kaya. Ustaz hak pakai surah 3 suku duk forum kita tak panggil dah. Faham. Hak tu ustaz mangkak nama dia. Ustaz apa? Ustaz mangkak ngaji tinggi-tinggi tapi timbul fitnah pada masyarakat. Hang doktor tak doktor aku tak kisah. Pasal apa? Pasal tak menjaga thiqah sebagai seorang orang yang mengaji agama. Ada ke patut mai duk ceramah dalam masjid ke selak 3 suku. Macam mana maklum lihat. Saya esok ni, dak pun esok malam Ustaz Syari Long mai dia pakai selak 3 suku ya. Maklum nak kata apa? Weh betul ke ustaz ni? Betul ke tak betul? Tak betul, tak sesuai sangat. Tak sesuai sangat. Maklum duk kali. Apa dia kata kat siapa tu? Dia kata kat siapa tu? Dah ada lah. Ada dah seorang ustaz tu duk di planet Pluto. Tapi ada. Ada orang minta kata panggil lah sekali lagi. Oh, sorry man. Sorry. Hak jenis lagu tu kita tak mau. Pasal apa? Kerana dia merosakkan identiti agama tu sendiri. Nah, baik kita mengaji kitab tak pari lambat habis faham kitab satu ada buah dia. Ada buah dia insya-Allah. Baik. Dan yang ketiga, niat hanya dikehendaki bagi amalan kebajikan sahaja. Amalan hak kebajikan ni hak baik-baik lah maklum. Cari nak minum arak niat pakai tak leh apa. Niat nak buat benda jahat Allah Taala tak tulis lagi, tapi niat buat benda baik tak buat lagi, tulis siap dah. Tapi jangan duk pasang niat baik saja memang tak mau buat. Payah cerita. Sehari aku nak mayang lohok, betul tak mayang lohok. Jahanam terus. Tak boleh. Dia niat nak buat baik, Allah tulis siap dah. Tapi kalau niat nak buat jahat, tak ditulis lagi. Melainkan lepas dia buat, barulah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, niat merupakan rukun pertama bagi setiap ibadah. Setiap ibadah, yakni setiap ibadah yang perlu kepada niat lah. Dan merupakan batas untuk membezakan antara amalan biasa yakni adab dan juga ibadat. Baik. Tambahan dalam hadis ni juga Nabi SAW menyatakan innamal a'malu binniyat. Pada kalimah al-a'mal dan pada kalimah an-niyah. Dalam riwayat lain dia sebut innamal a'malu binniyah. Tak ada apa? Tak ada alif ta. Sebut mati terus binniyati. Habis dekat tu ya. Baik. Dalam hadis ni sebut al-a'mal binniyat. Baik. Apa maksud dia al-a'mal di sini? Termasuk yang pertama amalan apa? Satu, qalbun, amalan hati perlu niat. Amalan hati perlu niat. Zikir kita, apa niat kita zikir? Zikir saja ke? Tak, mesti ada niat dia. Mudah-mudahan dengan aku banyak zikir ni Allah Ta'ala sekian. Niat lah tu. Yang kedua niat apa lagi? Dari sudut fi'li. Dari sudut amalan fi'li, perbuatan kita. Apa hak kita buat tu termasuk dalam al-a'mal. Amalan yang kita nak dapat sesuatu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bin niyati, dengan niat banyak niat. Pasal apa? Kerana ada orang dia buat satu amalan tujuan dia banyak. Mau ngaji siapa? Hak pertama saya nak faham agama. Yang kedua saya boleh balik cerita ke orang kampung. Yang tiga saya nak orang panggil saya Tok Syekh ke Wali Songo ke apa. Niat dia banyak. Satu perbuatan niat dia banyak-banyak. Pasal apa semayang? Yang pertama saya orang Islam wajib kena semayang. Yang kedua saya semayang nak dapat redha Allah. Yang tiga saya semayang nak mati dalam keadaan baik. Yang keempat saya semayang saya nak dapat pahala. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, dalam tu saja dia ada macam-macam niat dah dia nak. Maka
Sebab itu kata ulama, tak semesti satu amalan yang kita buat satu sebab saja. Mesti kebarangkalian ada banyak-banyak sebab. Hadis yang kedua, ringkas ya maklum. Wa an ummil mu'minina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul al-Ka'bata فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون ala niyatihim muttafaqun alaih. Hadis ini daripada Ummul Mukminin. Ummul Mukminin gelaran kepada seluruh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil apa? Dia panggil kunyah. Kalau laqab dimulai dengan macam kita abang tadi lah, gelaran dia, keturunan dia, Al-Haddad, Al-Khattad, Al-Qadahi, Al-Banjari, Al-Makki, Al-Syafi'i, Al-Hambali, Al-Maliki, apa semua tu. Ummul Mukminin Ummu Abdillah, ibu kepada Abdullah. Siapa Abdullah? Sayyidatuna Aisyah ada anak ke? Tak ada anak, tapi sebab apa nisbah kepada ibu Abdullah? Ibu kepada Abdullah. Abdullah tanya Abdullah siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, anak menakan dia. Abdullah bin Zubair anak kepada Asma radhiyallahu anha. Asma siapa? Kakak Sayyidatuna Aisyah. Asma kahwin dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam dapatlah anak Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni punya kapik dengan Sayyidatuna Aisyah, sehingga akan diceritakan oleh guru kita, tak kala Sayyidatuna Aisyah duduk rehat, dia mesti akan main duduk di celah ketiak. Dia suka main duduk celah ketiak mak belakang dia. Maklum pernah tak anak belakang dia tidak celah ketiak? Tak ada duduk celah ketiak tak, dia cabut bulu ketiak kami lagi ada. Abdullah bin Zubair dia rapat dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila mana Sayyidatuna Aisyah, semua isteri Nabi ada gelaran masing-masing, Ummu Kulthum lah, apa semua lah. Maka Sayyidatuna Aisyah kata, ya Rasulullah, saya ni nak pergi gelar apa, saya bukan ada anak pun. Maka kata Nabi, Ummu Abdillah, kamu mak kepada Abdullah. Maksud apa? Mak kepada Abdullah bin Zubair. Bukan mak tu, tapi nak menunjukkan kata sayang rapatnya Sayyidatuna Aisyah dengan Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu wa ardah. Jadi Abdullah bin Zubair adalah sahabat yang pertama dilahirkan selepas daripada hijrah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, lepas tu matrik selepas tu pula Asma dan juga Zubair bin Awam sampai di Quba, maka Abdullah bin Zubair lahir di Quba. Dan selepas hijrah Nabi itu, yang pertama sekali sahabat yang lahir daripada kalangan Muhajirin asal dia adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Baik, Sayyidatuna Aisyah kahwin dengan Nabi umur 6 tahun. Kepakarannya dalam ilmu fiqh, terutama dalam ilmu faraid, ilmu pembahagian harta pusaka. Kata sahabat Nabi selepas daripada Nabi wafat, maka Sayyidatuna Aisyah lah tempat kami bertanya tentang masalah kefahaman hadis Nabi, tentang masalah fiqh, tentang masalah pembahagian harta pusaka di antaranya. Dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik. Buat benda yang tak baik, yakni dia tidur dengan laki lain, wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah Taala turunkan ayat dalam Quran. Hak orang duk baca waktu tahlil tu dia, wa yutahhirukum tathira tu. Tu ayat tu dia ayat yang mensucikan diri Sayyidatuna Aisyah daripada fitnah yang mengatakan beliau melakukan hubungan dengan lelaki lain ketika mana Nabi SAW keluar
keluar bermusafir. Nah, ini yang kata pok-pok munafik ni, sehingga kan isteri Nabi pun depa buat lebih kurang. Nah, jadi Sayyidatuna Aisyah wafat pada tahun 58 Hijrah. Tahun 58 Hijrah, pada tahun yang sama kewafatan Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi waktu dia wafat, yang sembahyangkan jenazah dia adalah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sayyidatuna Aisyah dia cemburu dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Dalam riwayat mengatakan, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia kata tak ada isteri Nabi hak paling aku cemburu melainkan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, maknanya isteri Nabi cemburu sama. Maksud orang perempuan ni dia cemburu. Nah, dia tengok laki dia sembang orang lain, dia cemburu. Nah, contohlah, maksud bila dia ada cemburu tu maknanya dia betul lah waya dia. Tapi kalau laki dia sembang dengan perempuan ni tak berasa apa, ni barangkali pelik punya bini ni. Waya tak apa nak betul sikit kawan ni. Nah, jadi isteri Nabi Sayyidatuna Aisyah dia cemburu. Pasal apa cemburu? Pasal Nabi suka puji Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra anak Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah. Nabi selalu puji Fatimah, hang macam mak hang lah. Itulah. Macam mak dia sungguh, macam mak dia sungguh, macam mak dia sungguh. Padahal matilah mak dah kawan tu. Tapi duk sebut-sebut lagi. Sayyidatuna Aisyah kata kat Nabi SAW, ya Rasulullah, perempuan itu perempuan tua, dia sudah mati ya Rasulullah. Duk sebut apa lagi? Marah orang ni. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya tidak ada seorang pun isteri yang boleh menandingi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nabi paku terus. Pasal apa? Nabi kata ketika mana orang tak beriman kepada aku, dia orang yang pertama beriman kepada aku. Yang kedua, ketika mana orang tak tolong aku, dialah orang yang pertama tolong aku. Duit tak ada, susah, dia hak orang tolong aku pertama kali. Dan aku kahwin dengan isteri hak lain, seorang pun Allah tak bagi anak melainkan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah bila dengar hak tu sengak tak kata apa. Sebenarnya apa hak Nabi sebut tu tak ada ke dia. Tak ada ke dia. Dia awal masuk Islam hang bila? Hang aku bila? Masuk kalau kasar betul lah. Dia tolong aku harta benda. Hang apa yang hang bagi? Kalau bahasa kasar lah betul tak? Bukan bermaksud Sayyidatuna Aisyah tak tolong, tapi Nabi nak habaq perbezaan hang dengan dia. Yang ketiga, aku kahwin dengan hang ada anak dah. Aku kahwin dengan dia ada 6 orang anak. Dengan hang ada anak dah? Tak ada juga. Bermakna Sayyidatuna Khadijah hak Nabi duk puji, yang Nabi duk sebut-sebut tu memang luar biasa dia punya pengorbanan dia. Tapi Nabi tarik balik Sayyidatuna Aisyah dengan punchline Nabi yang cukup hebat. Nabi kata, wahai Aisyah, ketahuilah aku sayang kat kamu. Kamu ni kalau tak sempurna hidup aku, seperti mana roti yang tidak dicicah dengan kuah dia. Nabi kata apa? Roti yang tak dicecah dengan atharid. Tharid ni sopa kita kata kuah dal buh daging pa habis wang tu lah. Nabi suka roti cicah dengan kuah tu. Nabi kata kalau hang tak ada lah hidup kau ibarat roti saja ya. Roti tak ada cicah tak berasa apa. Tapi hang ni kira ibarat hang aku ni kira ngam cukup dah. Aisyah dengar tu pantang jet ni ya. Ternyih langsung lah. Sopa maklum lah. Jangan duk gelak apa maklum lebih kurang. Baik. Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepasukan tentera menyerang Kaabah. Apabila mereka berada di suatu kawasan lapang, tiba-tiba mereka dibinasakan seluruhnya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, mengapa mereka dibinasakan seluruhnya, padahal ada di antara mereka orang yang berjual beli dan orang yang bukan daripada tentera itu?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, mereka dibinasakan seluruhnya, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat menurut niat masing-masing. Hadis ni tuan-tuan seperti mana yang disyarahkan oleh guru kita Fadilatul Doktor Faiq Al-Mishhadani ketika mana talaqi kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah pada Riyadhus Salihin. Dia kata apa? Hadis ni ada satu orang raja yang jahat. Zaman dulu ni ada raja yang jahat. Raja ni dia nak pi serang Kaabah Al-Musyarrafah, dan dia mailah daripada tempat dia dengan bala tentera dia. Sampai di satu kampung, dia ajak orang kampung, jomlah ikut kami nak pi ziarah Mekah, nak pi ziarah Baitullah. Dia tak habaq niat dia nak pi pelingkup Kaabah no. Cuma dia bang, jom ikut kami nak pi mana? Kami nak pi Mekah Al-Mukarram, nak pi ziarah Baitullah. Sampai di satu tempat pula panggil lagi. Ada yang orang kampung, ada yang berjual beli. Maksudnya depa ni ikut dia dalam keadaan tak tahu niat dia. Cuma pakai ayat hak zahir kata kita nak pi ziarah Baitullah, takak tu ya. Sampai di tengah tempat apa berlaku? Mereka semua ni dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Hak menega ke orang kampung ke, hak tentera pun sekali, dengan raja-raja pun tu pun melingkup sekali. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa, wahai Rasulullah, macam mana depa ni? Kesian kat depa ya Rasulullah. Ada hak mai tu bukan geng tentera tu pun, depa pakai join pi gitu ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dibinasakan keseluruhan, tetapi di hari akhirat mereka akan dibangkitkan oleh Allah dengan niat masing-masing. Maknanya pembalung, zahir nampak macam semua jahat, betul tak? Zahir nampak macam semua jahat. Contoh-contoh yang berlaku di Indonesia, tsunami tu, 250,000 orang. Adakah kita nak kata semua mereka ni ahli maksiat? Tak. Hak duk dalam rumah duk menyusu anak, hak duk baca Quran mati, hak duk mengaji di sekolah mati, hak duk mengajak di masjid mati habis belaka. Maka apa yang berlaku di Aceh segala mak neka ni tuan-tuan adalah berkait dengan hadis Nabi. Walaupun zahir mati bencana Aceh, dia kata sebelum bala tu ada hak minum arak, zina apa semua tu memang berlaku. Tetapi Allah Ta'ala hantar mai bala, hak baik kena, hak tak baik pun kena. Ni satu. Macam Covid ni lah kita kata. Yang kedua apa? Walaupun zahir matinya dalam keadaan yang tidak baik, yang mati lemah dan sebagainya, yang tak baik, yang kita tak suka, tapi Nabi kata hari akhirat mereka ini bangun dalam keadaan berbeza-beza. Kita lah dia ingatkan hang mati dilukis ni, rupanya dak hang kena penayang orang, rupa-rupanya macam tu. Gitulah keadaan dia. Baik. Keterangan. Habis ni Ummu Abdillah adalah kunyah bagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Menurut adat orang Arab, walaupun Sayyidatuna Aisyah tidak mempunyai anak, kunyah adalah nama yang dimulakan dengan abu bagi lelaki atau ummu bagi perempuan. Macam kita dah sebut juga. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang tentera yang dimaksudkan dalam hadis itu. Begitu juga masanya ini adalah perkhabaran ghaib yang wajib diimani. Maksudnya benda ni akan datang. Bila ni? Wallahu a'lam. Ada golongan yang cuba nak menghancurkan Kaabah satu masa nanti. Bila? Wallahu a'lam. Tetapi ini juga nak menunjukkan benda ghaib yang akan berlaku. Pengajaran hadis yang pertama, setiap insan diberi balasan atau ganjaran menurut niat masing-masing. Yang kedua, hadis ini memberi peringatan kepada manusia supaya tidak menyertai golongan yang zalim dan jahat. Nah, yang tiga, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti berlaku walaupun tidak diketahui masa dan tempat, kerana ia adalah perkabaran ghaib yang wajib diimani. Keempat, orang yang mencabul Kaabah atau tempat-tempat suci yang dimuliakan oleh Allah akan dibinasakan. Yakni siapa? Tak kira lah bukan Kaabah saja, tang mana tempat yang dimuliakan Allah, dia buat benda-benda yang tidak baik, pasti akan dibalas oleh Allah. Seperti mana dua orang pasangan daripada Yaman suatu ketika dahulu, mereka buat temu janji, mereka ni cinta, tapi mak pak halang, lahli bila mai musim haji,
depa pi mana? Depa pi Mekah, depa duk pi gomoi tepi Kaabah. Akhirnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ketui batu waktu tu juga. Dilaknat Allah, maka jadilah patung, salah satu patung tu nama Nailah. Nailah tu nama perempuan tu lah. Nah, waktu duk berzina tu jadi patung. Dilaknat Allah. Siapa cerita apa? Maling kundang apa? Hak Indonesia dulu ni. Kan, dia buat jahat kat mak dia, tiba-tiba lori simen main belah dah kedegung, simen pun jatuh, dia pun kerah jadi gitu. Tu maling kundang macam cerita. Kira hak kundang-kundang pun geng-geng dia jugalah ni. Kan? Baik. Yang seterusnya, kebinasaan atau malapetaka yang menimpa sesuatu tempat atau negeri akan terkena ke atas seluruh penduduknya tanpa mengira orang yang bersalah atau tidak. Yang keenam, yang terakhir, mereka yang berniat dan melakukan sesuatu kejahatan akan mendapat pembalasan daripada Allah di akhirat kelak. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada lusa insya-Allah. Malam besok malam kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syaril Long. Saya duk peringat dia dah, tak sat pun peringat lagi. Dia kata entah tajuk apa entah nak bagi kat Ana ni. Saya kata indahnya Islam. Dia kata hak tu kira model banyak tu dia kata tu. Jadi maklum esok malam bersama dengan Fadil Ustaz Syaril Long bersama dengan kita. Jadi sebarkan kepada kawan-kawan insya-Allah. Dan pada bulan 10 12 Rabiul Awal, hari Khamis mana Jumaat. Maksudnya 12 Rabiul Awal tu hari Khamis. Khamis tu dah malam tu, Khamis mana Jumaat tu insya-Allah kuliah maghrib perdana bersama dengan Ustaz Syahul Hamid PU Syahul. Pancung habis meta yang malam tu. Jadi insya-Allah saya akan penek banner nanti. Jadi kita maklum awal lah, takut terlupa. Jadi ibu-ibu dengar malam ni boleh habaq dah kat kawan-kawan. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita rencanakan akan berjalan dengan baik dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.